السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى بالله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العظيم. Pertamanya marilah kita memanjat kesyukuran kepada Allah Ta'ala kerana pada tengah hari ini Allah memberikan satu kesempatan untuk kita bertemu di dalam bulan ibadah. Syukurnya kerana Allah Ta'ala mengaturkan sepanjang tahun akan ada satu bulan yang digunakan oleh umat Islam bagi meningkatkan diri mereka. Sebab itu saya sedang berkempen bahawa bulan Ramadan ini adalah bulan upgrade. Kita nak upgrade diri kita. Sebab tu kalau orang faham bulan Ramadan ini bulan upgrade, kenapa bulan upgrade? Sebab kita sepanjang tahun akan ada sesi latihan. Allah sediakan sesi latihan itu selama 1 bulan demi untuk menjadikan kita lebih baik, untuk menjadikan umat Islam kekal dengan kesolehan dan menambah nilai yang ada pada diri mereka. Dan kena ingat, bila ini adalah latihan wajib yang Allah berikan kepada kita, maka latihan wajib ini akan menyebabkan kita keluar nanti ada sesuatu yang special, berbeza daripada orang lain. Jadi sebab itulah saya selalu kempen Ramadan adalah bulan untuk kita upgrade. Kenapa? Selama hari ini kebanyakan manusia hanya berteori. Teori untuk buat sesuatu, kan? Teori untuk mencapai sesuatu. Kalau dilatih pun hanya dilatih dalam medan peperiksaan, dilatih otak sahaja. Ambil kertas jawab, maka orang tu berjaya dan dianggap berjaya. Tuan-tuan, di Amerika ada satu camp latihan tentera. Camp itu adalah untuk para tentera yang baru nak dilatih masuk ke camp tersebut, tuan-tuan. Budak-budak muda yang habis tamat pengajian, mereka akan pergi ke camp itu setelah mereka lulus periksa dari segi peperiksaan kertas. Dan kebanyakan yang cuba menyertai pasukan tentera Amerika itu adalah budak-budak genius yang cerdik dari segi periksa. Lalu bila mereka pergi ke situ, sudah diluluskan peringkat pertama masuk ke camp. Bila mereka diluluskan peringkat pertama kerana mereka lulus peperiksaan dari segi peperiksaan minda, maka mereka pun boleh mendaftar diri untuk menjadi orang yang
kem tersebut. Tetapi peperiksaan kertas bukan jaminan untuk mereka mendapat tempat di dalam tentera. Di kem itulah mereka akan dilatih pula dengan latihan amali, diuji dari segi kemantapan diri, kesabaran, mampu atau tak mampu merempuh dugaan dan cabaran. Bila diuji kali itu, kalau mereka berjaya untuk rempuh, capai dan menyertai sesi latihan fizikal, mental mereka kuat, barulah mereka boleh berada di akademi tentera Amerika. Maka didapati bahawa mereka yang pergi ke situ hampir 70% gagal. Tak dapat menyertai pasukan tentera Amerika. Tak boleh. Sebab bila mereka pergi ke situ, akhir sekali mereka masuk saja latihan. Tadi walaupun genius dari segi peperiksaan, tapi bila kena latihan, hampir 70% mereka yang dulu cerdik, bila kena latihan fizikal, mental mereka ditekan, mereka diuji, ramai yang tarik diri, mereka berhenti untuk menjadi tentera Amerika, tidak mahu masuk ke akademi kerana mereka tak mampu menghadapi tekanan perasaan. Apa kaitan dengan Ramadan tadi? Kalau kita bercakap tentang iman, amanna, kita berkata kami beriman, sedangkan Allah mengatakan bahawa kalau nak dikatakan beriman, mesti orang itu terlebih dahulu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jadikan ada satu sesi latihan dalam musim Ramadan ni, sesi latihan yang tujuannya untuk menguji manusia dari segi basic Islam. Apa dia? Amanah, istiqamah, tidak lagi takut, tidak ada kesedihan. Hasil Ramadan nanti Allah rakamkan dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Tapi sebenarnya yang dimasukkan takwa itu apa dia? Apabila orang itu selesai saja menghadiri, menghadapi Ramadan, penuh keimanan dan muhasabah. Man qama Ramadan imanan wa ihtisabah. Siapa yang duduk dalam Ramadan penuh keimanan dan muhasabah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampunkan dosa yang terdahulu. Tandanya apa? Dia telah tamat sesi latihan yang benar. Sebab tu nak tunjuk Ramadan ni betul-betul kita dilatih. Cuma kenapa kita tak berasa sangat dilatih? Sebab kita dah buat benda ni sejak daripada kecil. Daripada anak-anak lagi kita dah berpuasa. Sebab tu kita hanya buat ini untuk melengkapkan saja proses yang Allah Ta'ala suruh kita buat, kerana kita sudah terbiasa. Tapi cuba bayang hak tak terbiasa. Tadi dalam grup WhatsApp saya ada orang hantar dua gambar. Dua benda. Satu gambar, satu video. Satu gambar tu gambar kartun. Gambar kartun rakan yang bawa Grab food hantar makanan pukul 11. Rumah orang Melayu kita lah, orang Islam kita. Maka ada dialog dalam kartun tu. Dia kata apa? Baru pukul 11 abang dah order makan. Jawapan dia standard saja, order awal, senang, takut payah beratur lagi, lambat. Satu lagi video, ni real. Pukul 2 petang semalam lah, ada satu kedai tu penuh dengan kereta. 2 petang dah beli makanan, dah bungkus makanan di kedai tu. Nak tunjuk apa tuan-tuan? Ini nak kata bukan semua orang akan tamat latihan dengan betul di dalam bulan Ramadan. Sebab tu kita alhamdulillah didik anak pada awal. Syukur. Semalam kawan saya cerita, anak dia menangis-nangis nak buka puasa. Tak sanggup tahan, lapar dahaga ni. Nangis-nangis nak buka puasa. Bukan nangis-nangis tak tahan, bukan nangis-nangis buka puasa, tak tahan. Tapi nak buka tak mau sebab kawan-kawan semua puasa. Jadi ayah dia cadang, bukalah, tak nak buka.
Habis tu tak nak buka tapi dahaga, tak nak buka. Naklah ayah dia bagi cadangan, ginilah, pergi kumur. Bagi selesa sikit. Tak tahulah kumur tu telan ke tak, tapi anak tu dah ada ownership, dah ada amanah. Dia tak nak batalkan puasa sebab dia tak nak bila cikgu tanya dia termasuk orang tak berpuasa. Mereka sangat jujur. Nampak tak? Kecil-kecil kita dah latih dengan jujur. Kita latih dengan amanah. Sebab tu tuan-tuan, kalau seorang majikan dia nak ambil pekerja, dia nak tengok pekerja dia amanah ataupun tidak, dia tak susah. Dia tengok kalau pekerja ni puasa, memang jaga ibadah, datang waktu solat, selesai. Dia sudah memenuhi ciri seorang yang amanah. Ada satu company tuan-tuan. Ada satu company. Ni cerita dalam Facebook lah. Dia nak hire orang untuk bekerja di company dia. Maka dia buat satu temu duga. Ada seorang lelaki ni, dia habitnya selalu kena letir dengan ayah dia. Ayah dia selalu kata, tutup paip, jangan buka. Tutup paip, jangan buka. Bila ada lampu terbuka, tutup. Dia dilatih sejak daripada kecil, selalu ayahnya letir padanya, nampak lampu terbuka di rumah, tutup. Nampak air buka, tutup. Nampak saja ada pembaziran, kawal, jangan biar membazir. Dia ni tak seronok pasal ayah dia suka berletir benda tu dekat dia. Tapi lama-lama jadi habit, jadi rutin. Bila dah jadi rutin tuan-tuan, maka satu hari dia pergi interview. Interview ni pelik sikit. Nak pergi interview tu kena lalui satu bangunan. Lalui satu bangunan, hujung sana baru ada tempat interview. Bila lalui bangunan tersebut, bangunan itu lampu terbuka, pilih air terbuka, kipas terpasang. Dia ni dah biasa, bila dia lalu, dia tengok lampu terbuka, dia tutup. Dia nampak pilih air terbuka, dia tutup. Dia nampak kipas terbuka, dia tutup. Jadi dia sepanjang perjalanan tu dia tutup semua switch. Sebab dia tengok membazir, dia tak boleh tengok membazir ni. Bila sampai ke tempat interview, maka orang yang nak interview tu kata, "Tuan, kamu telah lulus interview, kamu boleh kerja di tempat kami." Pelik dia belum ditemu duga, belum ditanya, tapi sudah lulus. Kenapa lulus dia tanya? Sebab kami nak cari orang yang amanah, boleh jaga property company, boleh jaga aset company, yang tak akan sia-siakan. Sabi tengok daripada kami duduk temu duga tadi, semua orang sibuk fokus kepada soalan. Fokus kepada soalan. Bila fokus pada soalan, mereka tak tengok dah lampu terpasang ke, kipas terpasang ke. Jadi bila mereka sampai ke pusat interview, kami tidak luluskan mereka. Sebab interview itu bukan nak tahu sijil mereka, nak tahu mereka ni amanah ke tidak. Kamu satu-satunya orang yang memenuhi ciri amanah. Boleh tutup lampu, bukan company kamu punya. Boleh tutup kipas, bukan company kamu punya. Akhir sekali dia kata apa? Saya bukan nak tutup sangat, tapi duk besar tutup. Maknanya latihan yang panjang oleh ayah dia melahirkan dia seorang insan yang amanah. Orang paling amanah inilah yang dicari oleh company untuk bekerja. Maka kalau orang nak tengok kita ni amanah atau tidak, tengok puasa kita. Tidak makan, tidak minum, tidak melakukan perkara membatalkan puasa. Betul-betul report kita pada Allah. Isteri kita pun tak tahu. Sebab tu Mamat Khalid dah buat filem dah tuan-tuan. Ni hak baru ni puasa 18. Dan daripada puasa 16 tahun dulu, puasa 17, puasa 18. Ini semua cerita geng tak puasa makan nasi siang hari di rumah tuan-tuan. Sampai tahap nasi duk lekat dalam bibiak. Kan? Kemudian mak kita bulan puasa ni adalah Nabi pun berperang bulan puasa. Tapi dia tu makan nasi. Maknanya bukan senang nak jaga amanah ni tuan-tuan.
Kalau geng-geng kampung ni bukan senang nak jaga amanah. Tapi kita hari ini belajar dalam bulan Ramadan pertama melahirkan, renew balik sifat amanah. Kalau Rocktek dia renew pada tiap-tiap tahun, kita renew sifat amanah depan Allah. Kerana Allah perintah dalam teori. Apa teori Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang beriman, jangan khianati Allah dan Rasul, jangan khianati amanah yang diberikan kepada kamu sedangkan kamu mengetahui. Itu teori. Praktikalnya latih dalam bulan Ramadan. Ramadan melatih orang supaya menjadi orang yang amanah. Syukur. Kalau kita batal puasa, kalau isteri kita tak berpuasa, dia qada di hari lain, tuan-tuan. Kalau kita bermusafir, sampai hebatnya orang di Malaysia ni, patutnya musafir tu tak payah puasa. Katalah kita bawa kereta balik kampung siang hari, nak balik ke Kedah, tak payah puasa pun tak apa. Sebab dikira musafir. Orang yang musafir ini diizinkan untuk tak berpuasa, walaupun tidak ada uzur, boleh tak puasa. Sebab ada pandangan ulama menyatakan bahawa musafir itu penyebab tidak perlu berpuasa. Boleh, tapi kita tak, kita puasa juga. Kita kata kalau aku buka pun nak buat apa? Baik aku puasa. Sebab nanti kalau aku buka kena qada balik. Kan susah. Lahirkan insan yang amanah, tuan-tuan. Sebab tu kalau nak cari pekerja yang amanah, kita lah orang dia. Nak cari orang yang boleh diharapkan, kita lah orang dia. Nak cari orang yang jujur, kita lah orang dia. Sebab tu cerita berkenaan dengan orang Islam ni pecah amanah hanyalah cerita picisan. Kalau jadi tu pelik, kalau jadi cerita tu cerita yang luar biasa. Sebab dia bukan rutin macam tu, tuan-tuan. Ini benda ni yang kita lihat. Pertama, upgrade dari segi amanah kita pada Allah dalam bulan Ramadan. Yang kedua, bila kita berpuasa Ramadan ini, kita akan jadi istiqamah, tuan-tuan. Sebab benda apa paling mustahak dalam hidup ni adalah istiqamah. Ada satu kisah saya pernah buat dalam channel saya. Channel saya Ustaz Zul Pandan di Facebook, tuan-tuan. Dengan Telegram saya Ustaz Zul.id. Saya pernah cerita satu kisah namanya Marwan Atapattu. Cerita Marwan Atapattu ni seorang pemain kriket. Dia bermain kriket untuk pasukan India. Tapi sebelum dia berjaya menyertai pasukan India, dia telah kalah berkali-kali. Disqualified, tak layak untuk masuk pasukan India. Dahlah tak layak masuk pasukan India, kalah berkali-kali. Bila pergi pula dapat tempat terakhir, tak diberikan ruang kepada dia. Banyak masalah yang terjadi kepada Marwan Atapattu. Masuk kali pertama tak qualified, kali kedua pula tak boleh buat apa-apa. Masuk kali ketiga, bertahun-tahun masuk ni gagal dan gagal. Sampai coach dia kata dekat dia, Marwan, kamu pergi buat kerja lain lah. Kamu tak layak main kriket ni, tak layak. Tapi dia percaya dia boleh bermain kriket, cuma ambil masa untuk capai ke tahap itu. Maka apa dia buat? Dia terus bermain, teruskan latihan, terus betulkan teknik. Kata kuncinya adalah istiqamah. Maka akhirnya barulah dia menjadi seorang pemain kriket yang berjaya kerana dia istiqamah buat kerja tu. Cerita istiqamah ni bukan cerita orang Islam saja. Mana-mana orang barat pun kalau mereka nak berjaya, mereka ada satu perkataan namanya consistency. Consistency. Dia tak boleh dalam bentuk segera, tak boleh, instantly tak boleh. Dia mesti konsisten panjang baru berjaya. Maka itu menjadikan syarat. Allah latih kita untuk istiqamah. Kita kena berpuasa 30 hari. Kita kena datang solat tarawih sepanjang bulan Ramadan ini. Kita kena cuba untuk buka Quran, istiqamah dengan ibadah. Kita dengar tazkirah yang baik. Kita buat amal ibadah dalam tempoh 30 hari, boleh melahirkan seorang yang istiqamah, tuan-tuan. Semalam 2 malam kita tarawih. Yalah, 2 malam ni boleh tengok ramai lah. Kalau mari ramai tu sampai Tok Siak kata, kena pecah dah tandas ni, pasal orang ramai sangat. Entah. Malam saya pergi nak tazkirah satu surau, tuan-tuan, siap tutup pintu. Pasal sekarang ni memang tak boleh ramai. Satu surau di Selangor hanya lebih kurang 200
person saja boleh masuk, 200 orang. Saya pergi tu, pintu dah tutup. Saya kata sampai ustaz pun pintu dah tutup ni kan. Maknanya ramai sungguh, dah penuh kota. Pergi scan dan masuk itu, pintu pagar tutup tuan. Tanda apa? Awal-awal Ramadan. Nak tahu istiqamah tak istiqamah tempat, tunggu sampai 30 hari. Kalau 30 hari tok siap pun nak balik, tu boleh tahulah tuan-tuan. Maknanya bukan senang nak melahirkan istiqamah, tapi Ramadan melatih kita istiqamah tuan-tuan. Menghabiskan Al-Quran. Banyak kita buat halaqah Quran. Al-Quran menjadi makanan kita dalam musim Ramadan. Kita istiqamah. Allah nak melahirkan perasaan. Betul. Nak buat apa satu benda nak jadi habit baru. Kalau tuan-tuan buka buku The Power of Habit, The Power of Habit, buku tak selesai Charles Duhigg. Dalam buku The Power of Habit itu dia cerita satu bab. Seorang yang nak kekal dengan satu habit baru, dia kena repetition dia lebih daripada jumlah tertentu. Dalam Islam 30 hari, dalam Islam kata 40 hari. Dia juga memberikan jumlah yang hampir sama. Kena buat satu benda konsisten sampai tempoh tertentu, semoga dia jadi habit baru. Orang yang nak berhenti rokok, dia kena 30 hari, 40 hari tidak merokok, baru dia jadi habit. Orang yang nak dia ini sentiasa jaga dari segi dirinya, dia kena buat habit baru. Kalau nak bersenam 30 hari istiqamah, terus konsisten 30 kali, baru dia jadi. Nak bagi tahu betapa besarnya Ramadan melahirkan kita sifat istiqamah. Tuan-tuan perasan tak hidup kita sebagai orang Melayu ini, 70% hidup kita dengan agama. Tak suka agama pun terpaksa agama juga. Contoh nak raya, agama tuan-tuan. Nak bazar Ramadan, agama. Walaupun kita ambil sedap-sedap lah, tak ambil susah kan. Nak sambut hari jadi anak, nak buat kekah, agama tuan-tuan. Apa lagi? Kenuri kita orang suka tuan-tuan, agama. Sebab tu orang kita sangat baik kerana 70% mereka duduk dengan agama tuan-tuan. Kan? Sebab tu bila timbul kes-kes pelik, dia jadi pelik. Sebab kita memang beragama. 70% hidup kita dengan agama. Orang tu nakal ikut mana pun tuan-tuan, nakal ikut mana pun, last kali bila dia nak keluar duit, dia nak bagi ke masjid juga tuan-tuan. Tu dia cerita kan, orang ni tikam nombor ekor pasal nak hantar mak pergi umrah tuan-tuan. Apa hukum dia? Dia tikam nombor ekor, dia hantar mak dia pergi umrah. Dia tikam tu berdosa lah. Dia hantar mak dia pergi umrah, tu boleh dari segi, maksud dia tak ada halangan dari segi undang-undang. Cuma dapat mabrur atau tidak, itu Wallahu alam. Tapi ceritanya adalah nak bagi tahu ada orang sebab nak dekat dengan agama, hak haram pun dia convert bagi jadi agama. Hak tak pakai tudung, bila mari kenduri kenara tetap pakai tudung. Nak bagi tahu hidup kita dah hampir baik. Dan Allah tambahlah satu lagi latihan musim Ramadan yang Allah berikan kebaikan kepada mereka. Jadi yang kedua, melahirkan sifat istiqamah. Lepas tu kita boleh istiqamah buat benda baik tuan-tuan. Latihan kita berlangsung. Yang ketiga, Ramadan ini menyebabkan kita menjadi kelompok yang sentiasa upgrade diri kita tuan-tuan. Upgrade diri. Kenapa upgrade? Latihan dalaman inilah paling mustahak. Orang yang sentiasa melatih diri mereka untuk buat benda yang lebih baik, insya-Allah mereka akan menjadi kelompok yang sentiasa baik tuan-tuan. Lepas tu kita lihat orang-orang yang sentiasa upgrade diri mereka, cari apa value nak tambah tuan-tuan. Baca Quran. Sebab tu saya ada cadangan baru untuk baca Quran ni. Kalau kita nak baca Quran, kita jangan terlampau fikir soal habiskan bacaan. Kita kena sibuk tentang apa maknanya. Afala tadabbarunal Quran? Apakah kamu tidak tadabbur Quran? Am ala qulubihim aqfaluha? Ataupun kamu ni biar Quran ni tak masuk ke dalam dada, hanya lekat di kerongkong. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan bebanan kepada kita melainkan perkara yang kita mampu untuk menghadapinya. So ayat ni jadi satu kod, kata kunci untuk kita. Jangan cuba buat satu benda yang menyebabkan kita anxiety. Tolong tuan-tuan. Yang kedua, jangan buat benda yang bukan kegemaran dan kepakaran kita. Jangan tuan-tuan. Yang ketiga, buat benda yang flow. Kita buat tu senang, tak susah.
Saya jumpa satu kawan, kita ni manusia tak sama type tuan-tuan. Manusia ni beza. Ada orang dia memang type dia nombor, dia suka nombor, dia orang thinking, dia buat apa pun dia senang, dia boleh fikir, dia faham. Itu orang thinking, senang. Tapi ada orang dia bukan thinking, dia feeling. Orang feeling tak boleh jual barang tuan-tuan. Sebab kalau jual barang, kalau dia susun barang, habis dia tuan-tuan. Dia tak boleh, dia kena jual feeling. Sebab tu orang jual feeling ni, orang jadi penyanyi, kan? Orang yang setiap mengajar Quran, orang menjadi penceramah, ni feeling tuan-tuan. Dia tak bawa barang. Tapi kalau orang bercakap pasal barang, adalah orang thinking. Dia memang boleh susun barang, dia tahu nak jual apa. So ayat ni beri faham apa dia? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nak buat satu benda, jangan sampai kamu buat benda bukan bidang kamu, nanti kamu akan anxiety, kamu akan ada masalah. Allah tak suruh kamu beban dalam bab tu. Ni saya cerita ni kemarin ada kawan jumpa. Dia ustaz. Sebab nak berjuang makanan halal ni, dia buat halal mat tuan-tuan. Dia buat halal mat, kerjanya adalah kira stok masuk, kira stok keluar. Oh tuan-tuan, dia cek diri dia, dengan dia buat benda tu 2 tahun lebih, orak belakang ni naik tuan-tuan. Ni orak belakang ni naik. Dia kata, ustaz, sikit lagi kalau anda terus buat, anda biol terus. Lelah anda resign ustaz daripada halal mat tu, anda buat ceramah. Bila buat ceramah baru tenang. Oh, rupanya bukan di situ ke pakaran dia. Kepakaran dia adalah tentang ceramah tadi. Sebab tu jangan tanya, Ustaz Zul kilang apa nama meniaga apa, tak payah. Sebab saya tak boleh kira barang. Sebab kalau saya kira barang, otak belakang ni tuan-tuan, orang naik, dia boleh bunuh orang tuan-tuan. Nampak tak? Jadi kita baca ayat tu, kita faham, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak suruh kita buat benda yang bukan kita mampu untuk dibertanggungjawabkan terhadap benda tersebut. Tuan-tuan, ni benda besar. Jadi kita baca tu tadabbur, nampak, oh ini maksud dia. Bila kita baca pula ayat, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah jadikan manusia ini dibentuk dirinya di dalam selaram rahim lagi. Bentuk apa? DNA dia, dirinya, sifatnya dibentuk, intelijen dia dibentuk sejak daripada alam rahim lagi. Bila keluar, tuan-tuan, ni kita tengok anak kita yang ada 7 orang. Anak tuan-tuan apa? 7 orang katalah. Sebab orang Islam ni jarang anak sikit tuan-tuan. Katalah anak kita 7 orang. Percaya tak setiap seorang anak kita tu tak sama tuan-tuan? Ada satu sahabat, anak dia beranak kembar. Dua-dua tak sama, walaupun tarikh lahir sama, duduk kongsi perut yang sama, dua-dua sifat tak sama tuan-tuan. Jadi bila kita baca ayat ni, kita tadabbur, kita kata tak boleh judge anak kita. Mungkin ada yang pandai akademik, ada yang tak pandai akademik, ada yang belajar by listening, ada yang belajar by doing. Kita faham konsep tu kerana kita buka Quran mula-mula. Sebab tu saya kata, saya lebih memperjuangkan tadabbur daripada memperjuangkan habiskan Quran. Dapat satu ayat, kita singgah, kita bahas, kita tengok, puas hati tuan-tuan. Sebab tu tak pelik bila orang kata Sayyidina Umar, bila Quran dia ambil masa 8 tahun untuk memahami selok-belok surah Al-Baqarah. Al-Baqarah saja dia ambil masa 8 tahun. Sebab dia bukan kalut-kalut menghabiskan, dia bukan ulang untuk menghabiskan, dia betul-betul nak tadabbur ayat tersebut untuk jadikan kehidupan. Tetapi bukanlah salah untuk kita menghabiskan Al-Quran di musim Ramadan ini. Cuma jangan habis sampai tak tahu apa. Macam kita buat majlis baca Yasin. Berapa banyak majlis baca Yasin buat, dia start saja Yasin, dia kira nak penghujung tu cepat. Lalah tuan-tuan, tu imam punya laju, makmum belakang pelan, lalah makmum geram, potong tang selekoh tuan-tuan. Mereka lebih laju pada imam tuan-tuan. Pasal apa? Sebab semua pakat berlumba-lumba nak habiskan surah Yasin, bukan memahami maksud pengertian dalam surah Yasin. Hari ni kalau orang kata ustaz, Quran ni payah nak faham. Dah. Sebab dalam ni semua ada belakang tuan-tuan. Saya ada download beberapa app Al-Quran.
yang dia bukan saja menyediakan terjemahan, tapi di bawah tu ada tafsir. Dalam bahasa Melayu pun ada, tuan-tuan. Kita buka satu ayat, kita tengok maknanya, kita tengok tafsir dia, kita pun kata, apa kena-mena ayat ni dengan aku? Itu dah cukup bagus, tuan-tuan. Bila kita dah tengok yang tu, Quran benar-benar menjadi panduan kepada kita, tuan-tuan. Ini benda besar, tuan-tuan. Quran ni benda besar. Ini yang menyebabkan selama ni kita berjaya hidup dengan baik kerana Al-Quran. Tapi kalau Quran dibaca sahaja, dia tidak menjadi apa-apa, kerana Quran bukan untuk dibaca semata-mata, dia untuk diiqra', ditelitikan, tuan-tuan. Ini dia asal dia, tuan-tuan. Yang terakhirnya bila sebut tentang Ramadan, kita sebut tadi tentang Ramadan dia adalah untuk upgrade. Kita kena ada tadabbur dalam Ramadan. Kita sebut tadi pasal bulan ni bulan amanah, istiqamah. Benda paling mahal dalam Ramadan ni apa dia? Benda paling mahal dalam Ramadan adalah silaturahim. Umat Islam dia kuat kerana bonding dia, kerana dia rapatkan soft. Tapi kita ni dah jadi biasa lah kot. Orang Melayu ni dia suka peleceh bangsa dia, dia suka bangga dengan orang lain. Kalau ditanya kenapa orang Cina meniaga mereka hebat, maka jawapannya mereka ada the bamboo network. Network mereka kuat, mereka boleh tolak ansur, mereka boleh meniaga. Lalu ada cerita kata orang Melayu kalau meniaga tak macam tu, mereka suka dengki, mereka suka tindas orang lain, mereka suka nak perjahanam kawan-kawan. Betul tak cerita ni, tuan-tuan? Saya berani kata cerita ni tak betul. Sebab kita memang hari-hari jumpa kawan-kawan kita, kita bukan ada the bamboo network, kita ada ukhuwah networking. Ni dalam lihat mari duduk ni menjadi rakan-rakan sejemaah, berbincang duduk. Cuma dari dulu saya perjuangkan apa? Sepatutnya orang datang buat program lagu ni, orang datang tunai solat zuhur macam ni, mereka bukan hanya bertemu dari segi face to face, tapi mereka tahu identiti dan data orang tu. Abang pakai baju merah ni, siapa dia? Umur berapa? Anak dia berapa? Bini baru berapa? Tuan-tuan, kenal. Masa kita masuk surau tadi, patutnya kalau bonding kita boleh kuatkan. Tengok kasut tu kita tahu tak? Ni kasut Abang Dolah ni kasut Abang Karim. Benda tu boleh buat dan boleh ada pun sebenarnya. Tuan-tuan, ramai orang lain buat apps untuk cari data. Cari data. Facebook dia pergi beli, namanya WhatsApp, daripada Jankum. Jankum asalnya buat WhatsApp untuk orang mudah berkomunikasi. Mak segembek nampak, kalau aku beli yang ni, aku boleh pegang data. Data yang menyebabkan aku boleh tahu macam mana sifat orang yang bermain WhatsApp ini. Dan akhir sekali aku boleh masukkan ke dalam Facebook, menyebabkan aku boleh cadangkan padanya nak tengok apa melalui sembang mereka di WhatsApp, tuan-tuan. Jangan main-main. Ni kuasa data, tuan-tuan. Yang paling besar dalam masjid data. Sebab kita kumpul hari-hari. Tapi percaya tak? Kita hanya ada informasi. Abang tu selalu ada. Abang duduk belakang tu ada selalu. Abang ni ada. Tapi abang tu siapa? Tak tahu. Kita jarang bercakap tentang data, tuan. Kita hanya bercakap tentang apa? Dia selalu main surau. Dia siapa? Tak tahu. Sebenarnya Allah ajar, sebelum orang lain mula berbuat data, kita dulu terlebih awal bercakap tentang data. Sepatutnya bila masuk musim Ramadan ni, orang yang jarang nampak, patut kita aim dia. Dia ni orang baru ni, mari aku kena ambil data dia, jadi database masjid. Semoga nanti apa-apa hal dia boleh bersama dan masjid boleh buat sesuatu. Hari ini data lah yang menyebabkan semua company-company di luar sana hebat, tuan-tuan. Dan data yang telah diproses itu menyebabkan company-company ni dapat membuat sale yang sangat besar, tuan-tuan. Patutnya orang Islam dia dah ada benda tu. Hubungan silaturahim dia kuat. Patut, tuan-tuan, saya baru malam pergi satu surau, tuan-tuan. Surau tu surau lama saya mengajak dulu. Saya tengok orang-orang veteran masih ada. Saya ingat satu pakcik tu, saya ingat mati dah kot dia ni.
Hidup lagi. Oh, kata pakcik ni ada lagi. Rupanya betul. Orang yang mari surau ni umur panjang. Kemudian kalau dia jarang balik awal, lepas daripada dia solat isyak ke, solat tarawih ke, lepas tu dia pergi minum ramai-ramai, lagi umur panjang. Balik awal umur pendek, tuan-tuan. Dan sebab apa? Sebab seorang yang bernama Malcolm Gladwell, dia buat kajian dalam bukunya. Dia tulis satu tajuk tentang buku dia, Outlier. Dia kata ada satu kampung di Amerika, orang Itali yang imigran daripada Itali duduk di Amerika. Dia kata kampung tu menarik kerana ada 3 generasi. Tok Wan masih ada, cucu masih ada, dan anak masih ada. 3 generasi. Bila pergi buat research, kod-kod rupanya menyebabkan umur panjang tu pasal jaga makan. Akhir sekali tak, orang di kampung tu yang berbangsa Itali tu, yang datang pada Itali, makan macam mana mereka makan di Itali. Tak ada pantang larang. Pizzanya, spaghettinya, macaroni cheese-nya, tak pernah mereka makan benda-benda sihat. Mereka hanya makan apa yang orang Itali makan, tapi umurnya panjang. Dan itu yang jadi pada kita. Pakcik tu umur 80, tapi kedai mamak teh tarik lagi, ya tuan-tuan. Orang kata teh tarik ni kencing manis darah tinggi. Dia kata apa kencing manis, apa darah tinggi? Tak kena, ni aku naik darah lagi. Kan? Tapi kenapa umur panjang? Ni kajian. Bila dia buat kajian, bukan itu punca mereka umur panjang. Akhir sekali mereka kaji pula tentang dalaman, tentang ruh, tentang apa nama, perasaan, tentang emosi. Bila kaji emosi, rupanya Tok Wan umur panjang pasal kawan-kawan masih ada. Dan jumpa cucu, selalu bagi nasihat pada cucu. Cucu pula suka bawa Tok Wan pergi kedai, sebab cucu nak dengar pandangan Tok Wan, benda apa kami nak buat. Maka generasi demi generasi mereka sentiasa nasihat menasihati, dan kawan-kawan masih hidup umur panjang kerana mereka berkawan. Kalau tuan-tuan rajin pergi gym, makan benda sihat, tak kawan dengan orang, lepas tu mati cepat, tuan-tuan. Sebab dia yang paling penting adalah kawan dengan orang, tuan-tuan. Wallahu alam, itulah perkara-perkara besar yang terkandung dalam Ramadan. Saya nak kata tadi kan, orang kata kita ni kalau meniaga dengki. Saya jumpa satu doktor, orang ni jemput saya ke rumah. Doktor tu buka satu klinik. Dia duduk di Ulu Kelang. Dia buka klinik dekat dengan apa, Allahummah, dia buka klinik dekat dengan Allahummah, dekat dengan tengah-tengah KL, tuan-tuan. Kerinci. Dia buka klinik dekat Kerinci. Saya kata, doktor, hari-hari doktor pergi ke sana, kenapa tak buka klinik sini? Dia kata apa? Dulu masa saya mula-mula nak buka klinik, di sini dah ada klinik orang Islam kita. Saya tak nak curi customer dia. Kalau saya buka di sini, kesianlah dekat dia. Saya buka dekat jauh, kebetulan tempat tu tak ada lagi klinik, saya buka di situ. Siapa kata orang Islam kalau berniaga dengki? Tak. Kalau ada iman, dia takkan timbul benda tersebut. Inilah yang melatih kita menjadi baik, tidak dengki pada orang, sentiasa pemurah, bagi sumbangan. Semua dilatih dalam musim Ramadan. Ambil semua itu, bukan hanya lapar dan dahaga semata-mata. InsyaAllah kita jadi kuat dan hebat. Cukup sekadar tu. Innahu wassamiul alim. Salah silap terkasar bahas setelah bicara, mohon maaf. Kalau siapa nak bersama dengan saya, boleh ke Facebook saya, Ustaz Zul Pandan. Bukan Ustaz Zul Pondan atau orang lain, Ustaz Zul Pandan, tuan-tuan. Dan tuan-tuan boleh bersama dengan saya di Telegram saya, ustazzul.id, dan IG saya ustazzul.id. Dan tuan-tuan pergi ke situ sebab saya bagi video hari-hari, video motivasi, video Islam yang motivation untuk upgrade orang Islam, jangan down. Saya tak bagi slot lemah, saya bagi slot umat Islam agar kuat dan terus kuat, insya-Allah. Tuan-tuan boleh bersama dengan saya. Dan ada tabung di dekat kawan saya tu, dekat pintu masuk tu ada tabung. Tuan-tuan boleh bagi sumbangan sikit agar kami dapat teruskan dakwah cyber ni, insya-Allah. Sebab kami dalam proses nak buat app kami ni untuk kumpulkan para ustaz agar orang mudah akses dapat maklumat. Sebab hari ni kalau tuan-tuan nak datang kuliah ni, ada masa tuan-tuan tak sempat. Tuan-tuan boleh tengok YouTube, tuan-tuan boleh tengok apa nama Facebook untuk dapatkan ustaz. Tapi bila tuan-tuan scroll Facebook, bawah atas tu ustaz, bawah tu Nelofa, tuan-tuan nak tengok mana? Sudah tentu Nelofa akan mengganggu tuan-tuan. Kebetulan pula Nelofa baru berpeluk dengan RIS, lagilah mengganggu tuan-tuan. Hak ustaz tadi terlepas, tuan-tuan tak tengok dah. Maka kita nak buat satu app yang kita perlukan dana agar app yang kita buat ni kumpulkan agamawan
ustaz-ustaz kita agar boleh memberi pengisian yang baik, agar orang sentiasa dapat akses ilmu walaupun dia berada dalam kenderaan, di mana saja tak sempat datang kuliah, kita buat di situ. Yang sempat datang, yang tak sempat, ada benda ini, insya-Allah. Bantu kami sikit agar bulan Ramadan ni kita dapat untuk menyiapkan, sebab kita berustaz mula ni buat, dapat menyiapkan lagi 6-7 bulan. Mudah-mudahan Ramadan sekali lagi app itu dah boleh kita launching untuk pastikan sahabat-sahabat semua dapat manfaat. Maka tolong kami sikit agar kami dapat siapkan benda tersebut. Ada tabung di ujung sana, insya-Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.